Assalamualaikum dan salam sejahtera ke berita SBU 230. Saya Ishak Umar bin Ismail mewakili berita pada pagi ini. TFR merujuk kepada kadar fertiliti keseluruhan iaitu suatu ukuran demografi yang mewakili jumlah purata anak yang akan dilahirkan oleh seseorang wanita sepanjang hayatnya. Jika dia mengalami kadar fertiliti yang berspesifik mengikut umur yang diperhatikan dalam 1 tahun tertentu. Konsep ini kerap digunakan dalam demografi dan kajian populasi untuk memahami serta membandingkan corak fertiliti di kalangan pelbagai populasi atau kawasan. Kadar fertiliti keseluruhan dikira dengan menjumlahkan kadar fertiliti mengikut umur untuk tempoh masa tertentu. Ia memberikan wawasan tentang potensi pertumbuhan dan penurunan populasi. Secara umumnya, TFR sekitar 2.1 dianggap tahap gantian, bermakna bahawa secara purata setiap wanita memiliki anak yang mencukupi untuk menggantikan dirinya dan pasangannya dalam populasi. TFR bagi wanita di Malaysia sejak 5 dekad lalu, TFR merujuk kepada purata bilangan anak yang akan dilahirkan sekiranya seorang wanita terus hidup hingga akhir tempoh untuk reproduktifnya, iaitu antara usia 15 tahun hingga 49 tahun. Untuk paparan seterusnya, kita akan bersama saudara Ahnaf. Silakan. Terima kasih saudara Israf. Kita kembali kepada faktor berlakunya penurunan kadar kesuburan wanita. Yang pertama ialah penyertaan wanita dalam sektor pekerjaan. Ini disebabkan mereka memilih untuk menangguhkan kehamilan. Seterusnya kita ke peningkatan kos sara hidup. Kos sara hidup yang meningkat seperti kos perumahan yang tinggi dan mahal boleh mendorong pasangan untuk menangguhkan kehamilan. Wanita mungkin memilih untuk menumpukan kepada kerjaya atau menangguhkan perancangan kehamilan kerana berasa tidak mampu secara kewangan untuk memberi pendidikan dan penjagaan yang baik kepada anak mereka. Kita teruskan tumbuhan bersama saudara Yumi. Pada pendapat anda, apakah kesan penurunan fertility rate di Malaysia? Pada pendapat saya, lebih dari 15% penduduk akan melebihi umur 65 tahun menjelang tahun 2050. Jadi, meskipun rakyat Malaysia mampu untuk hidup lebih lama, namun penduduk tidak semestinya hidup dalam keadaan yang sihat. Sekarang saya bersama dengan Puan Lushni. Pada pendapat Puan, apakah kesan penurunan fertility rate di Malaysia? Kesan yang lebih ketara kita melihat bagi penurunan kadar kelahiran ini berupaya untuk memperlahankan ekonomi. Seperti yang telah berlaku di negara China, kadar kelahiran telah pun berlaku dan menurun kali pertama dalam beberapa dekad. Menurut statistik, agensi paling menunjukkan negara yang paling ramai penduduk ini mempunyai 1.4 bilion orang pada tahun 2022, penurunan sebanyak 850,000 berbanding 2021. Kadar kelahiran juga adalah 6.7 kelahiran bagi setiap 1,000 orang, penurunan daripada 7.5 kelahiran bagi setiap 1,000 orang pada tahun 2021. Kita kembali ke Sri Pentas. Oleh itu, kadar kesuburan terendah di Malaysia dalam tempoh 10 tahun berbeza dengan 49 kanak-kanak bagi setiap wanita pada tahun 1970. Bagaimanapun, sejak 2013, jumlah kadar kesuburan telah jatuh di bawah paras pengertian. Ini menunjukkan potensi krisis demografi yang boleh membawa kepada isu seperti kemerosotan populasi yang semakin tua dan implikasi sosial ekonomi.